Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sedang penonton sekalian, alhamdulillah pada kali ini kita bersama lagi dalam siri yang kedua, siri E-Kultum Anjuran Sekretariat Pendahulu Indonesia SPMM. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan berkongsi sedikit ilmu berkenaan dengan Ramadan, di mana kita telah memasuki satu bulan yang mulia, bulan tarbiyah, madrasah tarbiyah yang telah kita lalui ini. Insya-Allah sama-sama kita melaluinya dengan penuh penghayatan, dengan penuh ibadah, kekhusyukan kita. Moga-moga kita akan lahir sebagai insan yang bertakwa, seperti mana yang disebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, difardukan kepada kamu untuk berpuasa seperti mana yang telah difardukan kepada umat sebelum kamu. Moga-moga kamu bertakwa. Dan pada kali ini saya akan menerangkan beberapa perkara berkaitan dengan Ramadan, yang mana seringkali kita menyempitkan paradigma Ramadan itu sendiri. Kalau kita di Malaysia, masyarakat Malaysia biasanya menyebut Ramadan sebagai bulan puasa, kan? Kita pergi ke sana, sahabat kita akan mengatakan, ini puasa, bulan puasa, kan? Apa khabar kamu berpuasa pada hari ini? Biasanya macam itu, kan? Sebenarnya Ramadan ini bukan sekadar berpuasa, sahabat sekalian. Kerana Ramadan itu terkandungnya pelbagai jenis ibadah, sama ada sunat maupun fardu, dan juga sunnah-sunnah Nabi yang telah Nabi jalankan khusus pada bulan Ramadan sahaja. Dan kalau kita lihat kata-kata Imam Malik rahimahullah, seorang imam yang mujtahid, seorang imam yang cukup agung, yang telah menulis kitab Al-Muwatta, mengatakan bahawa Ramadan huwa syahrus siyam wa syahrul qiyam wa syahrul Quran. Kan? Ramadan itu adalah bulan berpuasa, bulan untuk kita qiyam, kita membangunkan ibadah-ibadah, serta bulan Al-Quran, yang syahrul Quran. Kerana Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan itu diturunkan kitab yang mulia, yang Al-Quran. Maka kita harus membetulkan pada hari ini bukan lagi Ramadan itu sekadar bulan puasa, tidak. Bahkan Ramadan itu adalah bulan Ramadan. Kita harus membiasakan diri kita menyebut bulan Ramadan, bukan lagi bulan puasa. Itu yang pertama, saudara. Dan bila mana kita membetulkan paradigma ini, insya-Allah kita akan melihat Ramadan ini dengan skop yang lebih luas. Skop untuk kita mencari pahala yang luas, skop untuk kita menggali beberapa hikmah-hikmah yang terkandung dalam Al-Quran, dalam Ramadan itu sendiri, insya-Allah. Saudara sekalian, berkenaan dengan apa yang perlu kita lakukan dalam Ramadan ini, seperti yang telah saya tekankan lepas tentang keikhlasan kita, al-ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala fi siyam. Kerana al-ikhlas wa ruh ta'ah, ikhlas itu merupakan ruh intipati kepada ketaatan, wa huwa miftah liqabuli al-baqiyatus salihat, dan merupakan kunci kepada penerimaan segala jenis amal-amal yang salih. Itu ikhlas. Kerana kita telah melihat bahawa beberapa golongan yang telah disebutkan dalam hadis Nabi, golongan syuhada, golongan yang mereka alim, serta golongan dermawan, mereka ni hebat pada pandangan manusia, saudara sekalian. Tapi apabila mereka menghadap Allah Ta'ala dengan amalan mereka, mereka mengatakan bahawa mereka ini syahid, mereka ini alim, mengajar Al-Quran, dan mereka ini seorang yang dermawan. Tapi apabila dihadapkan kepada Allah Ta'ala, maka ternyata semua amalan itu sia-sia, kerana mereka hanya mengharapkan keredaan manusia tanpa keredaan Allah SWT sendiri. Maka yang pertama saya tekankan lagi tentang keikhlasan. Moga-moga kita melalui Ramadan ini dengan penuh keikhlasan. Bukan semata-mata kita mengikut sahabat kita, tidak. Bukan juga kerana ritual ibadah terdahulu, tidak. Tapi kita memahami Ramadan sebagai satu tuntutan, yang mana tuntutan ini merupakan tuntutan daripada Allah Ta'ala kepada kita sebagai hamba, dan kita wajib mengikutinya secara total, tidak ada argument lagi. Itu yang perlu kita garapkan dari kita. Yang pertama tentang asyam, puasa. Kita harus menghayati puasa itu sendiri. Yang kedua tentang al-qiyam, seperti kata yang Malik. Al-qiyam, apakah yang diartikan dengan al-qiyam? Qiyam ini banyak, saudara sekalian. Jika kita lihat dalam siri-siri sirah Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, apa yang mereka lakukan dahulu,
apakah ibadah yang telah mereka lakukan dalam bulan Ramadan. Jika kita lihat antara ibadah yang paling Nabi buat pada bulan Ramadan adalah i'tikaf di masjid. Dan ini i'tikaf ini juga harus kita fahami dengan cara yang betul. Kadang-kadang ataupun kebanyakan manusia ataupun masyarakat di Malaysia khususnya memahami i'tikaf dengan hanya duduk di masjid 2 minit, berniat i'tikaf, nama itu i'tikaf ke masjid, dan terus 2 minit terus keluar daripada masjid. Tidak. Bahkan setengah ulama memberatkan bahawa i'tikaf ini tidak akan sah tanpa puasa. Ya, seperti kata kebaikan ulama serta Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahawa syarat bagi penerimaan i'tikaf itu perlu berpuasa. Bahkan syarat untuk i'tikaf juga perlu bermalaman sampai mana separuh hari daripada hari itu, kemudian berbalik ke rumah. Nak dibandingkan dengan kita pada hari ini, bagaimana? Bagaimana kita memahami konsep i'tikaf sebenar berbanding dengan sahabat dahulu? Bahkan Nabi dikatakan tidak kembali ke rumah pada 10 akhir Ramadan, i'tikaf di masjid, beruzlah, meminta doa Allah Ta'ala, mengambil kekhusyukan Nabi di masjid. Itu Nabi dahulu. Dan para imam juga begitu dahulu. Jika kita lihat para imam seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dahulu, sehingga mereka menutup kelas-kelas ilmu mereka khusus untuk menumpu kepada ibadah. Kan, kalau kita kenal Imam Malik sebagai seorang yang membaca al-hadis, kan, seorang yang mengajar hadis kepada anak muridnya, tapi apabila tiba bulan Ramadan, Imam Malik telah menutup segala kelasnya kerana tumpuannya hanya kepada Al-Quran sahaja. Ini ketiga Al-Quran. Kan. Sedangkan Imam Malik itu sendiri, Imam Syafi'i juga seorang yang hafiz, seorang yang menghafal Al-Quran. Akan tetapi apabila tiba bulan Ramadan, mereka memfokuskan diri mereka kepada Al-Quran, bukan lagi kepada hadis. Bahkan semua kitab hadis disimpan, kemudian diletakkan Al-Quran di hadapan. Walaupun mereka hafiz, tapi mereka membaca Al-Quran itu secara dengan mushaf itu sendiri. Kerana apa? Untuk mengambil barakat, untuk mengambil intipati dengan Al-Quran itu sendiri. Nah, dibandingkan dengan kita pada hari ini, kita cuba lihat balik dengan kita. Bagaimana kita menghadapi Al-Quran? Adakah kita bersedia dengan Al-Quran ataupun tidak lagi? Jika sebelum ini kita hanya membaca Al-Quran sehelai 2, apa kata dalam Ramadan ini kita cuba pertingkatkan lagi? Bukan sekadar membaca dengan banyak kuantiti, tidak, tapi kita menghadapi ataupun kita membaca Al-Quran dengan tadabbur. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya, apakah yang dikatakan tadabbur itu? Tadabbur adalah dengan kita memahami dengan akal kita, dan kita membaca dengan lidah kita dengan tajuk yang betul, serta kita mengambil ibrah daripada hati kita. Ini 3 serangkaian yang perlu kita gerakkan dalam kita memahami Al-Quran. Dan Al-Quran itu perlu kita fahami, mengambil apa yang ada dalam Al-Quran untuk kita amalkan. Bukan hanya sekadar kita membaca dengan mulut kita tanpa kita memahami maksud yang sebenar. Dan ini yang kita takut nanti bahawa Al-Quran bukan menjadi hujjatan lana, bukan menjadi hujjah kepada kita, bahkan menjadi pendakwa raya. Itu kita takut. Dan kita takut nanti Al-Quran akan melaknat kita. Waliyazubillah. Jadi saya tekankan pada kali ini, Ramadan pada kali ini adalah Ramadan yang luas skupnya, bukan hanya sekadar berpuasa, tapi kita kena ingat Ramadan ini adalah bulan yang untuk berpuasa, as-siyam. Yang kedua Al-Qiyam, kita mendirikan ibadah-ibadah sunat dan juga wajib, serta Al-Quran, bulan Al-Quran. Dan insya-Allah pada sidang akan datang saya akan mengupas sedikit tentang Al-Quran. Wallahu a'lam. Assalamualaikum